Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Fairuz. Nombor metrik 068763. Saya dari Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah. Hari ini, pada malam ini, kita akan membuat sesi temu bual bersama dua orang pelajar daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Sebelum saya bertanyakan dan eloklah kita mengenali panel kita yang akan menjawab soalan-soalan yang akan ditujukan. Baiklah. Yang pertama saya akan menjemput saudara Faiz. Ya, dengar. Okey tak? Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Faiz bin Amiyah. Saya pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin yang mengambil kos Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan kepujian reka bentuk produk. Terima kasih. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz. Seterusnya saya menjemput panel kita yang kedua, saudara Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Adam bin Rusah. Saya pelajar daripada Universiti Sultan Zainal Abidin yang mengambil kos Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab. Itu sajalah daripada saya. InsyaAllah boleh terus kepada panel. Terima kasih saudara Adam. Baiklah. Soalan yang pertama saya akan tujukan kepada saudara Faiz. Pada zaman kini, generasi muda tidak mempunyai sikap semangat patriotisme dalam diri mereka. Pada pendapat saudara, bagaimanakah cara untuk memupuk semangat patriotik dalam diri generasi muda pada zaman sekarang? Teruskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menjawab persoalan tersebut, pada pendapat saya, ia harus peranan ini harus dimainkan oleh ibu bapa yang perlu menceritakan kisah sejarah silam terdahulu. Sebagai contoh, pejuang-pejuang tanam untuk lemus mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh barat, dan pihak kerajaan dan ibu bapa juga mestilah mengadakan seperti pameran mengenai hari patriotik untuk memupuk semangat patriotik yang lebih mendalam dalam jiwa anak muda pada zaman sekarang. Ini dapat menambahkan pengetahuan sejarah mereka yang kian tenggelam di arus kemodenan pada zaman ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz atas jawapan. Yang memadai. Ada saudara Faiz. Pada zaman kita akan dipilih generasi negara lah. Yang hebat. Pak saudara, apakah sikap yang perlu ada dalam diri generasi muda untuk menjadi pemimpin yang
pendapat saya, untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah bagi seseorang individu kerana ia melibatkan kuasa yang perlu digunakan untuk menguruskan sesebuah masyarakat, rakyat atau negara. Dan sebagai seorang pemimpin, terutama generasi muda, perlu melihat kepada siapa yang dipimpin olehnya. Antara sikap yang diperlukan adalah memahami orang yang dipimpin. Jika seseorang itu memahami kelemahan dan tidak stabil. Seterusnya, seseorang pemimpin juga perlulah sentiasa merendah diri, menerima teguran dan nasihat jika sekalipun ia datang dari orang yang dipimpin. Sikap rendah diri ini perlu ada supaya orang lain merasa dekat dengan pemimpin dan tidak merasakan bahawa pemimpin sebagai suatu individu yang tidak boleh dikritik dan dibantah perbuatannya. Aspek ini sangat penting sekiranya seseorang individu itu hendak menjadi seorang pemimpin yang berkaliber dan dihormati oleh orang bawahannya termasuk rakyatnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Faiz atas jawapan yang sungguh panjang, yang sangat panjang. Semoga kita dapat apa yang diuraikan oleh saudara Faiz. Seterusnya, soalan yang ketiga. Anak yang baik adalah anak yang berbuat baik kepada kedua-dua orang tuanya tanpa mengeluh dan sebarang alasan. Pada pendapat saudara Faiz, mengapakah anak-anak perlu berbuat sedemikian terhadap kedua-dua orang tua? Terima kasih pada soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa adalah suatu perkara yang perlu kerana mereka adalah individu yang melahirkan dan membesarkan kita. Jika ibu-ibu membesarkan mereka berpenat lelah dan tidak mengeluh kerana mereka tahu bahawa anak merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ternilai, di mana ia boleh membawa kebahagiaan serta merupakan satu rezeki dalam sebuah keluarga. Maka dengan sebab inilah anak-anak perlu berbuat baik dan membalas jasa ibu bapa. Mereka yang telah berkorban nyawa, tenaga dan harta buat baik kepada ibu bapa juga merupakan satu amalan mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz atas jawapan. Baiklah, soalan yang keempat. Soalan yang keempat saya akan tujukan kepada saudara Adam. Baiklah saudara Adam. Sekiranya sikap hormat ini di kalangan generasi muda tidak dipupuk dan diendahkan oleh masyarakat, apakah yang akan berlaku pada negara pada 10 tahun yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih kepada panel kerana menunjukkan soalan itu kepada saya. Pada pandangan saya, jika masyarakat tidak mengambil endah dan tidak pupuk sikap hormat kepada golongan remaja, maka golongan remaja ni akan menjadi rosak dan buruk dari segi akhlak dalam menghormati sesama manusia. Ia juga boleh membawa kepada kerosakan masyarakat yang berpunca daripada kecuaian masyarakat itu sendiri dalam memupuk mereka. Hal ini juga menjadikan sebuah negara tidak aman dan harmoni dengan melakukan
keganasan yang melampau dan melakukan jenayah akibat daripada mereka yang tidak mempunyai sikap hormat dalam diri mereka. Okay, terima kasih. Terima kasih saudara Adam. Baiklah, soalan yang terakhir saya akan ajukan kepada saudara Adam juga. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan sikap hormat di kalangan generasi muda pada masa kini semakin luntur, serta satu cadangan atau satu langkah untuk mengatasinya? Baiklah. Terima kasih. Sekali lagi saya ke atas skrinnya. Pada pandangan saya, faktor-faktor utama yang menyebabkan sikap hormat di kalangan generasi muda pada masa kini semakin luntur adalah kerana pengaruh rakan. Hal ini kerana rakan sebaya merupakan satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Pengaruh keluarga semakin merosot apabila kanak-kanak meningkat remaja. Apabila mereka menjadi semakin dewasa, kumpulan sebaya menjadi pengaruh yang lebih berkesan dalam proses pembentukan budi pekerti mereka. Oleh kerana keperluan untuk diterima oleh kumpulan sebaya amat penting kepadanya. Seseorang remaja akan menepati norma dan nilai yang ditonjolkan oleh kumpulan tertentu. Ini boleh membawa sama ada kesan positif atau negatif. Cara berpakaian, fashion rambut dan sifat seseorang boleh dipengaruhi oleh kegemaran dan khayalan kumpulan tersebut. Seterusnya, cadangan saya tentang langkah untuk mengatasi masalah ini adalah pendekatan akademik. Ini boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan kurikulum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan perubahan-perubahan teknik pengajaran seperti penggunaan komputer. Okey, hendaklah diusahakan agar terbentuk bi'ah. Bi'ah ni bi'ah kumpulan yang solehah dalam masyarakat untuk memupukkan pendidikan akhlak di kalangan remaja. Kurikulum pendidikan negara hendaklah ke arah menambah proses keislaman lebih dari proses kecemerlangan akademik semata-mata. Kumpulan pengumpul kurikulum pendidikan negara hendaklah menambah keanggotaan mereka yang ahli dalam ilmu Islam dan tidak hanya didominasikan oleh mereka yang dididik dalam bidang sekular. Okay, sekian saja daripada saya. Saya terus kepada panel. Terima kasih diucapkan kepada saudara Adam dan juga saudara Faiz. Jadi, dengan jawapan yang diberikan oleh saudara Adam, maka tamatlah sesi temu bual kita pada malam ini. Justru, apa yang saya boleh katakan, generasi muda sangatlah penting pada masa akan datang. Menjadi satu tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik generasi muda pada zaman kini supaya pada zaman akan datang generasi inilah akan memimpin negara dengan begitu hebat. Harap apa yang disampaikan oleh saudara Faiz dan saudara Adam menjadi satu iktibar, terutama diri kita sebagai generasi muda. Jadi, izinkan saya mengundur diri. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.